Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila fasli lughati al-arabiyyah al-mu'asirah lis-sanati al-ula. Insyaallah al-yawm ana al-ustazah Haniza binti Baharudin ana sa'uqaddimu lakum al-muqaddimah ila al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah. Saya nak memberi penerangan secara ringkas tentang apakah dia subjek lam tingkatan 1 yang akan kita pelajari tahun ini, insya-Allah. Okey, di sini saya tunjukkan buku teks kita ya. Tapi buku teks kita ni ada dua. Satu Kitabut Talib iaitu buku teks. Satu lagi yang saya tunjukkan ini adalah Kitabun Nasyad. Jadi buku dia tu lebih kurang sama sahaja. Okey. Cuma anak murid kena pastikan tajuk di depan. Depan ni apa? Kitabut Talib. Ni buku teks. Satu lagi kita ada Kitabun Nasyad. Macam saya tunjuk kat dalam ni, Kitabun Nasyad. Ni buku latihan. InsyaAllah kita akan belajar tahun ini menggunakan kedua-dua buku ini dan juga bahan-bahan rangsangan yang lain lah. Okay, ini adalah di SKP iaitu kurikulum yang kita rujuk untuk mengajar anak-anak sepanjang tahun ini, insyaAllah. Jadi apakah dia perkara penting yang ada dalam DSKP yang kita akan ajarkan kepada anak-anak? Antaranya, okay, kita ada al-qawalib, isim tambah isim. Contoh, at-talibu mujtahidun. Isim tambah fa'il. Isim tambah huruf tambah isim. Isim tambah fa'il tambah huruf tambah isim. Fa'il tambah isim. Fa'il tambah isim tambah isim. Fa'il tambah isim tambah huruf tambah isim. Fa'il tambah isim tambah huruf tambah isim tambah isim. Jadi semua kawalib ni kita akan belajar sepanjang tahun. Apa tujuan kita belajar kawalib ni adalah untuk kita belajar cara-cara untuk membina ayat. Kita nak belajar cara-cara membina ayat. Tingkatan 1 dan tingkatan 2 kita akan belajar cara-cara membina ayat. Dan dengan harapan tingkatan 3 nanti kita sudah mampu untuk membina karangan. Okey. Kita fokus pula kepada maharat, iaitu kemahiran bahasa yang kita akan kuasai sepanjang tahun ini. Pertama, maharatul istima' wal kalam, iaitu kemahiran mendengar dan juga bercakap. Kita akan gabungkan kedua-dua kemahiran ini. So bila kita dengar apa yang cikgu cakap, bila kita dengar apa yang daripada audio yang cikgu beri, kita mesti boleh keluarkan, kita boleh sebut perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut. Okay? Jadi apakah dia kita belajar dalam maharatul istima' wal kalam ini? Yang pertama, kita nak dengar al-kalimat. Al-istima' ila kalimat, perkataan. Kataan. Kita dengar, kita boleh sebut dengan baik. Dengar, sebut dengan baik. Itu maharat istima' kalam yang pertama. Kita nak dengar perkataan. Kedua, kita nak dengar ibarat. Perkataan, satu perkataan. Ibarat tu dua atau lebih, tapi belum lagi memberi maksud yang lengkap. Itu ibarat. Itu contoh ibarat. Kemudian kita nak mendengar pula ayat. Ayat tu ada banyak jenis. Yang pertama, ayat tu adalah al-jumal al-qasirah, ayat yang pendek. Mungkin dua perkataan dia boleh jadi satu ayat. Arab memang macam tu kan. Dia boleh dua perkataan, dia boleh jadi satu ayat. Yang mana jumal qasirah, ayat pendek. Kemudian kita nak dengar ayat yang lebih panjang. Nama dia al-jumal al-muwassa'ah, lebih panjang lagi ayat dia. Dan yang seterusnya kita nak dengar nombor, arkam wal a'dad. Tahun ni pun kita akan belajar tentang nombor-nombor. Kemudian beralih kepada maharat seterusnya, iaitu maharatul qira'ah, kemahiran membaca. Okay, apa yang kita nak baca sekarang ni? Pertama, macam tadi juga, al-kalimat, baca perkataan. Lepas tu apa lagi kita nak baca? Ibarat, kita nak baca ungkapan. Maknanya apa tadi? Dua perkataan atau lebih tapi belum lagi mencapai tahap ayat. Okay, kemudian kita nak belajar apa lagi kita nak baca? Kita nak baca ayat yang pendek, jumal qasirah. Kemudian jumal muwassa'ah, ayat yang lebih panjang, yang lebih kompleks. Dan membaca perenggan, fikrah qasirah. Membaca nombor. Baca nombor, arkam wal adad. Okay. Kemudian kita beralih kepada kemahiran seterusnya, kemahiran menulis dalam bahasa Arab. Okay, sama macam tadi, tulis pertama sekali al-kalimat, perkataan. Kedua, menulis al-ibarat. Kemudian menulis ayat yang pendek, jumal qasirah. Jumal qasirah ni berdasarkan apa? Kawalib tadi, yang kita tunjuk tadi mula-mula tadi. Isim tambah isim tambah fa'il, itu kawalib. Kemudian kita ada kitabatul jumal al-muwassa'ah, iaitu mendengar ayat yang lebih kompleks
maafkan saya, tadi menulis jumal muasah, ayat yang lebih kompleks, ayat panjang. Kemudian menulis fikrah, petikan berdasarkan kawali. Okey. Kemudian akam wal adat, menombor. Kemudian ada kitab khat, menulis khat. Untuk tingkatan 1 kita akan belajar khat nasakh. Okey. Jadi tadi 4 kemahiran tu, 2 kemahiran kita gabungkan, istimak wal kalam kita akan gabungkan, kemudian kita ada maharatul qiraah membaca dan maharatul kitabah menulis. Okey. Seterusnya dalam DSKP juga telah ditekankan apakah perkara-perkara yang mesti dikuasai oleh murid. Sisipan-sisipan ada dinyatakan dalam DSKP. Antaranya apa dia? Yang pertama qaimatul mufradat. Dalam DSKP ada mufradat 15 isim, 15 fi'il bagi setiap tajuk. Kita ada 16 tajuk. Okay? Jadi kalau kirakan lebih kurang 400 lebih perkataan dalam setahun yang mesti murid kuasai. Yang bagusnya dalam DSKP kita ni dah pun ditulis terjemahannya. Sebab kalimah Arab ni sangat kaya. Ada satu perkataan membawa banyak maksud berbeza. Jadi dalam DSKP dikecilkan skop tu, dia bagi perkataan dan maknanya. Ini perkataan yang kita mahukan dan ini maksud yang kita mahukan dalam DSKP untuk tahun ini. Itu maksud dia. Okay, Hazal bagi contoh tajuk 1 dan tajuk 2 je. Dia ada banyak lah sampai tajuk 16 tu kan. Hazal bagi contoh ni je. Kemudian mulhad yang kedua, perkara kedua kita nak belajar ialah bab nombor. Untuk form 1 kita akan belajar nombor iaitu test 1 kita akan belajar nombor daripada 100 sehingga 299. Itu nombor range nombor yang kita akan belajar lah. Kalau tengok dalam teks nanti, setiap tajuk tu ada bab nombor. Okay. Kita belajar dalam bab nombor tu, kita belajar nombor rakam dengan adat dia. Lepas tu kita belajar nombor tu dari segi menaik, ada kita belajar nombor tu dari segi menurun, ada kita belajar nombor tu dari segi ibarat riyadhiyah. Contohnya macam wahid zaid isnani yusawi salasa. 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu pun ada juga kita belajar dalam lam. Okay. Kemudian kita belajar perkara yang ketiga, sisipan yang ketiga adalah hikam wal amsal. Setiap tajuk ada hikam amsal dia. Jadi hikam amsal form 1 ni pendek-pendek je. Hikam amsal tu apa? Kata hikmah bahasa Arab yang kita boleh ambil pengajaran dia dan kita boleh masukkan dalam ayat-ayat kita, boleh masukkan dalam karangan kita. Itu tujuan kita belajar hikam dan amsal. Dia adalah satu kesenian bahasa Arab. Hikam amsal, kata-kata hikmah. Macam kita belajar bahasa Melayu kan kita ada peribahasa, perumpamaan. Kalau dalam bahasa Arab kita ada hikam wal amsal. Kata-kata hikmah, bijak pandai orang-orang Arab. Jadi daripada kalimah-kalimah tu yang kita boleh ambil untuk apa tadi? Kita buat karangan, kita boleh ungkapkan dia, kita boleh bercakap menggunakan hikam amsal tersebut. Okey, perkara keempat kita akan belajar iaitu tajuk-tajuk ibarat mutadawilah. Ibarat mutadawilah itu iaitu ucapan yang kita ucapkan seharian. Ucapan yang kita ulang-ulang. Barakallahu fiik. Orang cakap barakallahu fiik, kita nak jawab apa? Allahu yubarik fiik, contoh. Orang cakap kita Ramadan Karim, apa kita nak jawab? Allahu akram. Itu contohlah. Ibarat mutadawilah, ucapan-ucapan yang kita biasa gunakan seharian, dan kalau orang ucapkan tu, orang ucapkan satu ayat tu, apa yang kita boleh balas. Syafakallah, nak jawab apa? Allahu yashfik, contohnya. Kalau orang kata hani'an laki, orang cakap tahniah, kita cakap apa? Mungkin syukran jazilan. Apa ucapan balas yang kita boleh sampaikan? Tu ibarat mutadawilah. Kemudian kita ada tajuk seterusnya. Perkara seterusnya adalah kita senaraikan tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Okay, saya bahagikan tajuk tu kepada 2 jenis lah. Tajuk yang berkaitan dengan bahasa, ana wa usrati, ana askunu huna, madrasati, lana asdiqa, hal ta'rifu hiwayati, al-amal, nuzha fi syati' dan juga al-ma'kulat asyabiyah al-maliziyah. Semua tajuk ni berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan murid-murid. Okay. Tajuk bahagian kedua, kita ambil tajuk daripada Usuluddin dan ada juga bab daripada fiqh. Jadi bahasa Arab ni dia meluas. Jadi bukan kita belajar tentang bahasa sahaja, kita akan belajar juga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa yang menggunakan bahasa Arab. Contohnya apa? Ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fiqh, semua tu juga diajar dalam subjek lam. Dia seolah macam kita kata elemen merentas kurikulum. Apa yang kita belajar dalam Usuluddin dengan
syariah tu kita boleh applykan dalam pembelajaran bahasa kita. Tu tujuannya kita belajar bahasa ni lah. Bukan belajar bahasa ni setakat belajar bahasa je. Kita boleh juga ambil kan daripada ilmu-ilmu yang lain lah. Okay. Seterusnya, aktiviti-aktiviti yang dicadangkan untuk pembelajaran tahun ini ada banyak aktiviti, antaranya al-anasyid, menyanyi kan, nyanyi. Kemudian amsiatus syair, deklamasi syair, sirdu kisah, bercerita, sijilul qusasat, buat buku scrap, al-kalam al-jama'i ni macam choral speaking, al-tamsil, kita buat lakonan, khitabah, pidato, al-mulsaqat ni poster, al-munaqasyah, perbincangan, tahlilul masail, penyelesaian masalah, taqdimul afkar iaitu penyampaian idea, al-hiwar, perbualan. Perbualan ni banyak kita akan buat sebab memang dalam banyak dalam buku teks hiwar ni. Musabaqatul maklumat iaitu pertandingan contohnya mencari maklumat. Al-munazarah, pidato. Al-munazarah ni maknanya bahas, munazarah. Jaulah istitla'iyah iaitu lawatan penerokaan. Mungkin kita boleh jalan-jalan round sekolah, tengok apa yang ada di sekitar sekolah kita dan kita namakan perkara-perkara tersebut dalam bahasa Arab. Contohnya kita jumpa makmal, apa nak cakap makmal dalam bahasa Arab? Itulah tujuan kita buat jaulah istitla'iyah tu. Dan ke-16 lu'bah lughawiyah, permainan bahasa. Ada banyak ni. Mungkin kita boleh buat al-ghaz, quiz, kalimat mutaqati'ah, silang kata, ajratul has, roda nasib. Kita pusing-pusing roda tu, nama ni sekian, nama seorang murid tu. Contohnya nama apa? Nama Siti. Siti kena jawab soalan. Tu maksud roda tu. Ya. Kita ada musabaqatul mufradat, pertandingan mufradat. Tadi saya ada cerita dah. Kita ada dalam mulhaq tu ada banyak perkataan. Ada isim, ada fa'il. Jadi kita boleh buat pertandingan mufradat. Murid hafal dulu perkataan tu, kemudian cikgu boleh buat macam aktiviti. Contohnya, cikgu sebut perkataan itu, murid boleh murid boleh bagi maknani kalimat contohnya. Ataupun murid boleh buat ayat, murid boleh buat macam-macam lah berdasarkan mufradat tadi. Kemudian arisalah atau apa dia? Risalah Al-Mahmusah iaitu radio rosak. Kan kalau kita pernah belajar bahasa kan. Okey, saya sebut satu ayat kepada murid yang pertama. Okey, murid pertama akan bisik ayat yang dia dengar tu kepada murid yang kedua. Sampailah murid yang terakhir, nanti murid terakhir tu akan beritahu Ustazah apa yang dia dengar daripada kawan dia. Tu Risalah Al-Mahmusah, radio rosak. Dia pun boleh juga kita buat dalam aktiviti bahasa dan lain-lain lagi. Ada banyak lagi aktiviti lain yang boleh dibuat oleh guru. Jadi insya-Allah itu sajalah yang saya boleh terangkan, iaitu cuma saya nak beritahu bahasa Arab ni adalah sangat luas. Jadi ada banyak aktiviti yang boleh dilakukan, banyak benda yang boleh disyadangkan lah. Bukan aktiviti biasa je, mungkin yang luar biasa pun kita boleh buat untuk bahasa Arab ni. InsyaAllah saya doakan semoga anak-anak akan terus kekal di Ihya Al-Karim sehingga ke tingkatan 5 dan mencintai bahasa Arab dan belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah saufa nataki fid darsil qadim wa liqa'in qadim. Syukran jazilan.